Sahabat-sahabat sekalian, mari kita mulakan rancangan kita, program kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berada dalam ni. Alhamdulillah. Hajah Johara, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda, kekanda, adinda yang sedang menonton rancangan Sembang Santai episod yang ke-13. InsyaAllah. Satu berita yang CJ nak kongsikan dengan anda semua, kita sedang menyiapkan rakaman yang ini yang telah dibuat sebelum ni tu. Kita dah secara perlahan-lahan kita keluarkan daripada Facebook. Lepas ni kalau nak cari dekat Facebook dah tak ada, sebab kita ada letak dekat satu platform yang lain lah, di website. Kita letakkan di YouTube. Okay. Jadi selepas ini kita akan kongsikan link-link dia. Link-link. Apa link ya? Pautan ya. Okey, so nanti tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat boleh pergi kat situ untuk nak ulang kaji, insya-Allah. Baik. Kita sembang santai PAIS. Apa itu PAIS? Akronim daripada 4 perkataan. Perkataan apa? Physical, intellectual, emotional dan juga spiritual. Hidup kita, tuan-tuan, kita nak beramal ayat yang surah 51 iaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Bunyinya macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak ku jadikan jin serta manusia melainkan untuk nak melaksanakan ibadah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni, kita spesifik kepada manusia untuk apa? Nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak lain tak bukan, kita ibadah, kita nakkan redha Allah Ta'ala ni. Betul kan? Kita nak Allah Ta'ala sayang sangat kat kita. Kita nak dapatkan ganjaran yang Allah Ta'ala nak kurniakan pada kita, dan kita minta sangat, takut sangat Allah Ta'ala bagi balasan pada kita. Kita takut sangat, kita nak jauh daripada balasan Allah Ta'ala. Okay. Jadi, antara cara kita boleh beribadah, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita mendampingi Quran. Kita usaha nak memahami Quran. Dan Sembang Santai PAIS ini berkongsi tentang kata akar ataupun kata dasar yang ada dalam Quran. Okay? Dan kita tengok dari perkataan-perkataan tu mengikut surah-surah. Supaya apabila tuan dan puan baca surah lepas ni, insya-Allah dia punya faham tu dia akan lagi seronok. Kan? So surah apa yang kita dah kongsi sebelum ni? Kita dah kongsi suratul Fatihah. Kita dah kongsi surah 4 Qul. Surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Dan dalam episod ni kita akan berkongsi surah yang ke-78 yang disebut namanya adalah surah An-Naba. Sekali lagi. Baik, Dr. Mustafa Kamal, kita memang letakkan link tu daripada episod 1 sampai yang terkini. Hanya sedikit cabaran untuk saya nak upload tu sebab internet kat kawasan saya ni dia kurang laju. Jadi nak buat secara cepat tu kurang mampu. Jadi kita buat secara yang boleh kita buat. Okay? Kita gunakan apa yang ada. Baik, mari kita mulakan kita punya perkongsian. Ini adalah QS. Kalau QS tu maksudnya Quran surah. Okey, surah ke berapa? 78. Nama surah ni surah An-Naba. Jadi surah ni dia ada tema dia, tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca sikit ya. Tema dia. Maksud An-Naba adalah berita besar. Okey.
Temanya adalah ganjaran dan pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi ni, saya kena buat study sikit lah. Okay. Oh ya, tema ni saya dapat daripada buku Sinopsis 114 Surah yang ditulis oleh Tuan Fazrul Ismail. Okay. Buku ni. Nak dapatkan buku ni dia ada bercerita tentang sinopsis surah-surah yang ada dalam Quran dan juga dia ada kesertakan sekali tema-tema surah tu. Okay. Nak dapatkan boleh rujuk di Akademi Synergy. Baik. So, semasa saya study surah An-Naba ni, permainan perasaan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Permainan perasaan berlaku. Maksud saya study tu ialah, saya baca ayat yang Arabnya, saya baca terjemah dia. Okey. Lepas tu saya tumpu baca terjemah dia. Allahu Akbar, subhanallah. Dia bermula dengan bermain macam satu persoalan, kemudian cerita tentang keseronokan, lepas tu cerita tentang satu perkara yang menggerunkan, tuan-tuan dan puan-puan. Reveal apa perkara tu. Saya nak minta tuan-puan sendiri buka terjemah dan baca terjemah dia tu. Allah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi balik. Rasa menenangkan jiwa tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, nak kena baca apa berita besar yang ada dalam surah An-Naba tu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh ya? Baik. Jadi malam ini kita berkongsi 3 perkataan. Okey. Perkataan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan bersedia? Perkataan yang pertama adalah sa'ala. Perkataan yang pertama adalah sa'ala. Sin, alif, hamzah kecil kat atas, lam. Sa'ala. Berapa kali diulang dalam Quran? 129 kali. Baik. Mari kita tengok. Daripada sa'ala itu, dia menjadi as-su'al ataupun su'al. Sin, waw, hamzah dekat atasnya, alif, lam. Su'al. Okey? So, soal ni maksudnya apa? Dia dah jadi macam satu kan? Soal. Soal ni apa? Tanyalah. Okey. Jika mengikut kamus tu, dia memberitahu meminta pengetahuan. Alamak, menarik. Jadi, bila kita bertanya soalan dengan orang, sebenarnya kita nak, secara umumnya kita nak meminta pengetahuan lah. Kita nak ambil tahu. Okey. Walaupun penggunaan soalan itu dia boleh jadi pelbagai. Ada orang tanya sebab nak tahu. Ada orang tanya sebab nak menduga. Ada orang bertanya sebab nak perli. Ada orang nak bertanya sebab nak membantu. Bertanya untuk nak membantu tu macam mana? Contohnya macam saya kan seorang coach. Okey. Coach bila bertanya soalan, tujuannya adalah untuk membantu. Dalam masa yang sama, ada juga soalan kerana nak engkar. Ini kan dalam cerita Bani Israel, apabila disuruh nak sembelih lembu. Ingat kisah tu dalam apa yang menjadikan nama kepada surah Al-Baqarah, lembu betina. Ingat? Bani Israel dia tanya soalan, tanya ni penyudahnya mereka yang tersepit. Soalan, niat dia tu kita nak bawa niat yang baik lah. Okay? Kita nak bawa niat yang baik. Sama ada kita nak bantu orang ataupun kita nak dapat lebih pengetahuan. Kalau soal sebab nak ingkar ataupun soal sebab nak perli orang, itu bukan satu perkara yang baik. Okay? Itu tentang soal. Daripada sa'ala tu tadi dia jadi soal. Soal adalah soalan. Kalau sa'ilun, sin, alif, hamzah, lam. Okay? Sa'ilun. Sa'ilun. Dia adalah orang yang bertanya. Soal, pertanyaan, soalan. Okay. Sa'il, orang yang bertanya. Okay. Dan dalam Quran, dia boleh jadi juga orang yang meminta. Jadi ada juga dalam kamus Quran tu menyebut sa'il ni juga boleh sebut sebagai orang yang kurang berkemampuan, orang miskin. Sebab dia terpaksa nak meminta. Okay. Boleh dapat sekat. Jadi bila saya tengok perkataan ini, saya mula terbayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut masalah, bahasa Inggeris problem, okay, bahasa Melayu dia masalah kan. Okay. Jadi,
Saya ini pendapat peribadi saya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini pendapat peribadi saya yang mana ia boleh disanggah. Tak ada masalah pun. Okey. Masalah ni apa dia sebenarnya? Masalah ni adalah satu pertanyaan yang memberi kesan kepada perasaan kita. Faham tak? Kita ada banyak persoalan, pertanyaan dalam hidup. Tinggal lagi apabila pertanyaan itu dia memberi kesan kepada perasaan kita, maka kita panggil itulah satu masalah, kan? Okey? Oh, boleh dapat ya? Okey, ini pendapat peribadi saya lah. Sebab itu kita nak mencari jawapan untuk nak jawab pertanyaan kita tu tadi, masalah tu tadi, which is jawapan itu dia boleh jadi dalam bentuk keputusan. Kan? Keputusan. So, bila dapat keputusan, maknanya kita dapat jawapan tu. Dan menariknya, dalam dunia coaching, iaitu dunia yang saya memang bawa, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengalu-alukan kehadiran sahabat kita, Akhi Lutfi Mustafa. Alhamdulillah, thank you for watching. Hit love banyak-banyak. Okay? Dan share supaya ramai sahabat-sahabat Akhi juga boleh dapat manfaat. Seperti mana Akhi boleh dapat manfaat, insyaAllah. Baik, sambung tadi. Dalam dunia coaching ni, okey, ni sekadar saya nak selitkan sedikit. Bila orang tu cakap dia buat coaching, maksudnya dia bertanya soalan. Semata-mata. Okay? Dia bukan mengajar, dia bukan bagi cadangan, dia bukan bagi nasihat, dia bukan bagi pendapat. Tak. Dia hanya bagi soalan. You just imagine, orang yang ada masalah tadi, orang ni ada persoalan. Datang jumpa coach ni bagi soalan. Okay? So, orang yang ada soalan, diberi soalan, dan dengan izin Allah Ta'ala, dengan disiplin ilmu yang dijalankan coaching tu, okay, menyebabkan orang yang ada masalah ini tadi, yang ada soalan-soalan ni tadi, dia dapat jawapan. Kan? Dia macam, subhanallah moment. Itu je saya nak beritahu lah. Okay? So, dia tentang, sebab itu saya seronok buat coaching. Dan, kita ambil 3 T ya. Tadarus, tadabur, tadzakur. Okay, 3 T ni, bila kita selalu beramal dengan 3 T ni, dia menjadi self-coaching kepada kita. Dan siapa yang nak belajar coaching, insyaAllah nanti saya akan buka. InsyaAllah, okay, nantikan saja. Baik. Okay, boleh ya? Itu untuk perkataan sa'alah ataupun tanya. Perkataan kedua kita malam ini adalah naba'a. Naba'a. Macam biasa dengar perkataan tu. Kat mana? That's right. Tepat. Ahsantum. Kita dengar perkataan tu di mana? Nama surah yang kita sedang ambil perkataannya ini. Surah An-Naba. Dia naba'a. Naba. Dalam Al-Quran 160 kali. Kita mengalu-alukan Ismail, thank you for watching. Hit love banyak-banyak supaya ramai orang boleh merasai kasih sayang Puan Maziah. Dan share FB Live ini supaya ramai kawan-kawan Puan Maziah juga boleh dapat manfaat seperti mana yang Puan Maziah dapat manfaat sekarang. InsyaAllah, amin. Baik, kita sekarang berada pada perkataan yang kedua, iaitu naba'a, berulang sebanyak 160 kali. So, apakah makna naba'a ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan? Naba'a ini adalah satu pemberitahuan ataupun satu khabar ataupun satu berita, okay, yang ada 3 ciri. Dalam kamus tu sebut ada 3 ciri. 3 ciri ni mesti ada. Jika 3 ciri ni tak ada, dia tak jadi naba'a. Boleh dapat ya setakat tu ya? Okay. Dia mesti ada 3 ciri ni. Kalau 3 ciri ni tak ada, dia tak jadi naba'a. Apa ciri-ciri tu? 1, dia mesti satu perkhabaran yang memberi manfaat ataupun faedah yang besar. Tu 1. Okey, tu 1. 2, perkhabaran tu dia mesti berasaskan ilmu. Okey. 3, dia mesti sesuatu yang diyakini benar. Tuan-tuan dan puan-puan. 3, ciri-ciri
berita yang dibawa sampai dia boleh jadi levelnya naba'ah. Okey. Tuan-tuan puan-puan, tolong tuliskan dalam ruang komen supaya saya boleh nampak tuan-puan, apakah 3 ciri supaya boleh jadi naba'ah. Saya ulang supaya tuan-puan sempat nak salin dan tulis pada ruangan komen. 1, mempunyai faedah yang besar, manfaat yang besar. 1. 2, perkhabaran itu berasaskan ilmu. 3, jalan dia sahih ataupun berita itu yakin benar. Okey? Boleh dapat ya? Okey, tolong tuliskan di ruangan. Baik. InsyaAllah kita meneruskan perjuangan kita. Stay at home. Stay at home. Stay at home. Pronunciation dia. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang nak belajar coaching dengan CJ, insyaAllah kita akan buka kelasnya. Okey, kita akan buat secara online. Ada yang cuma ada yang berbayar. Okey, tuan-puan pilih mana yang tuan-puan boleh. InsyaAllah saya usahakan untuk bila tuan-puan join dia sangat berbaloi. Kak Riyad. Tak nampak tadi dah masuk. Ya, satu perkhabaran yang memberi manfaat yang besar. Betul, itu satu. Yang kedua, perkhabaran itu mesti berasaskan ilmu. Yang ketiga, dia mesti yang diyakini benar. Okey. Baik, betul kot Kak Riyad. Dan satu lagi, yang ketiga adalah dia mesti satu perkhabaran yang diyakini benar. Baik. Boleh setakat itu? Baik. Saya teruskan. Sama-sama kalau bagi sahabat-sahabat yang tengah menulis tu, tak apa, teruskan. Saya nak teruskan. Kita masih lagi pada perkataan yang kedua, iaitu naba'ah. Naba'ah tadi saya dah sebutkan apa makna dia. Satu perkhabaran, berita yang punya faedah yang sangat besar. Nama berasaskan ilmu dan juga benar. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, daripada naba'ah ni, dia boleh jadi perkataannya nabi. Nabiyu. Nabiyu. Nabiyu ni apa? Nabi lah. Nabi ni apa? Orang yang mendapat perkhabaran yang benar daripada Allah Ta'ala. Dapat wahyu lah. So, nampak tak relate dia tu? Nampak relate dia kan? Naba'ah, Nabi. Kita nampak relate tu. Subhanallah. Ya Allah, seronoknya. Kan? Seronok sangat. Tu seronok tu bila kita study perkataan dia seronok sangat. Kan? Dan daripada tu, daripada Nabi, dia jadi perkataan apa? Nubuwah. Okay. Nubuwah. Kenabian. Okay. Dalam bahasa Inggeris dia, bila saya rujuk, disebut sebagai prophethood. Okay. Prophethood. Boleh setakat tu? Boleh. Baik. So, settle kita punya 2 perkataan. Perkataan yang ketiga kita adalah azama. Ain, dha, mim. Azama. Okey. Berulang di dalam Quran sebanyak 128 kali. Okey. Daripada azama ni, dia boleh jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia boleh jadi azmu. Azmu. Ain, dha, mim. Ain, dha mati di atas az. Mim depan mu. Azmu. Okey. Apa maksud dia? Okey, sabar. Saya nak bagi terkejut sikit. Azmu maksudnya tulang. Maksud dia apa? Tulang. Tulang. Bone. Okey, tulang. Lepas tu, daripada azama, dia boleh jadi apa? Azim. Ain, dha, ada sabdu baris bawah, mim mati. Azim ni apa? Maksudnya hormat. Ini cara sebut lah. Azim. Dha. Azim. Selain daripada tu, azim. Ain, dha, ya, mim. Azim. Okay. Satu makna azim ni adalah bahagian yang bahagian yang tersambung. Jadi, bila mana dia digunakan dalam konteks manusia, dia boleh jadi, kalau contoh tentera yang azim, kita boleh sebut sebagai tentera tu yang banyak ketumbukan tu, dia sambung-sambung, dia jadi tentera yang banyak. Okey. Ataupun kelompok tu, kalau dia bersambung macam tu, dia jadi satu kelompok yang besar. Okey. Boleh dapat setakat tu? Okey. Bila mana kita bawa perkataan azim ini, dirujuk kepada
Allah Ta'ala, kita kaitkan dengan Allah Ta'ala, kita sebut sebagai ini satu sifat Allah Ta'ala. Salah satu sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Yang kita sebut sebagai yang maha agung, yang maha hebat, the greatest. Dapat situ, tuan-tuan dan puan-puan? Dapat ya? Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah kongsikan 3 perkataan. Sa'ala, naba'a dan azama. 3 perkataan ini saya ambil rujuknya daripada surah An-Naba. Surah An-Naba ni apa? Maknanya kabar berita yang besar. Okay. Dia ada tema adalah ganjaran dan pilihan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya baru ambil daripada 2 ayat sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Okey. Apa benda yang mereka ni duk tanya. Okey kan? So, mereka ni bertanya-tanya tentang satu berita yang besar. Berita tu dia ada manfaat. Berita tu memang yakin, sahih. Okey? Dan dia tu berasaskan ilmu. Dan dia sangat besar. Untuk ayat yang seterusnya, kita akan sambung malam esok insya-Allah. Saja saya nak kongsi sikit. Okey, para guru yang mendengar apa yang saya sebut ni, tolong tegur saya bila mana saya ada buat salah. Mohon tegur saya. Perkataan amma yatasaalun, okey, dia merujuk kepada jamak. Orang yang bertanya-tanya tu ramai orang. Dan fi'il yang berlaku kat situ adalah fi'il mudhari'. Mudhari' ni kalau dalam bahasa Inggeris, okey, untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru first time mendengar, fi'il mudhari' ni dia kalau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai past tense dengan present tense. Dia juga boleh jadi continuous tense dan dia boleh jadi future tense. Dia boleh berlaku yang sekarang, dia boleh berlaku sentiasa dan dia boleh berlaku akan datang. Okey, itu fi'il mudhari'. Dan seolah-olah nak bagi tahu kita tadabbur yang peringatan yang boleh kita sebutkan bahawa persoalan tentang berita besar ni akan berlaku sepanjangnya. Dia tak berhenti-henti. Okay? Jadi apakah berita besar ni tadi yang dalam cerita tu? Kita akan tengok pada ayat yang seterusnya insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. So, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya yang saya sayangi. Baik, semoga boleh dah dapat manfaat. InsyaAllah, kita dah pukul berapa sekarang? Oh, dah 9.43. Okay. Kita nak tamat kan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga tuan-puan pula boleh berkongsi ilmu yang dapat hari ini, dapat kala ini dengan keluarga dan juga rakan-rakan yang lain. Baik, kita nak tutup dulu kita punya program ini. Jumpa malam esok. Ajak kawan ramai-ramai. Tengok dekat page ini ya. One Coaching and Therapy Practitioner. InsyaAllah setiap jam 9.17 malam. Okay. Setiap hari Isnin sampai Jumaat insyaAllah. Okay. Dan nantikan kabar-kabar lain daripada saya. Okay. InsyaAllah. Boleh ya? Baik. Kita nak tutup. Kita nak tutup dengan tasbih kafarah dan kita nak tutup dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.